أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat ya? Terlebih dahulu yang amat berhormat Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman bin Haji Ma'ali, Ketua Menteri Melaka, bersama rombongan dalam program subuh di hari Sabtu dan hari Minggu, dan minggu tahun yang kedua yang hormat dalam Negeri Melaka program ini. Tahniah. Seterusnya yang saya hormati sahabat saya Datuk Cik Syukri, Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka ada sama. Seterusnya Setiausaha Majlis Agama Islam Melaka Saudara Muhammad Ikram bin Ibrahim. Tidak lupa Tuan Pengerusi dan ahli Lembaga Masjid Tun Khalil Tanjung Minyak Melaka, Tuan Imam dan barisan pegawai syarak yang berhormat Datuk Wira Rafiq selaku ahli Dewan Undangan Negeri atau mantan dan sekarang Esko Kerajaan Negeri Melaka. Terusnya para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sihat semua ya? Insya-Allah. Kuliah kita semester ni cuti panjang sikit. Hari ni baru mula ya Mak Datuk Seri. Saya dekat sini memang kuliah bulanan sekali dah ya. InsyaAllah, dan selepas daripada fasa 3 ni barulah kita dapat melaksanakan program bulanan kita di sini. Dan insyaAllah sedikit sebanyak, tidak lain dan tidak bukan dengan apa yang saya perkatakan atau sampaikan, dia bukanlah untuk tuan-tuan sahaja, ia adalah untuk mengingatkan diri saya dan diri kita semua. Kadang-kadang sebagai insan kita ada dikurniakan atau diberikan kepada kita sifat pelupa. Mungkin apa yang disampaikan hari ini, andainya ianya adalah baru untuk kita, ia adalah satu ilmu. Itulah konsep kita belajar tuan-tuan. Andai sesuatu yang kita dengar itu adalah baru, maka ia adalah satu ilmu. Kata Nabi SAW dalam konteks ilmu, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah walaupun satu ayat. Andainya apa yang saya perkatakan ini memang tuan-tuan dah tahu dah, anggapnya ia adalah suatu pengulangan atas apa yang kita dah tahu. Yang ketiga, mungkin kita tahu, tapi mungkin dalam yang kita tahu ni ada sedikit kelemahan kita sebagai manusia, kerana kita ni ada sifat pelupa. Jadi biarlah apa yang saya sampaikan ini mengingatkan kita ini sebagai insan yang lupa. Mungkin teringat, oh Ustaz cakap macam ni, oh teringat balik tu 20 tahun yang lepas kurikulum yang kita belajar. Andainya yang saya sampaikan ini juga dah tuan-tuan tidak lupa, memang telah tahu, tapi ada satu lagi sifat manusia ni, degil. Artinya dia pengulangan lah tuan-tuan. Manusia yang degil ni, kalau anak kita degil, berulang kali kita kena cakap baru dia termasuk. Mungkin kali yang ke-10 baru dia termasuk atau terlekat untuk diri kita ini tuan-tuan. Tidak lain dan tidak bukan dalam konteks apa yang saya perkatakan ini, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingatilah, kerana ingat mengingati itu adalah merupakan manfaat kepada kita orang-orang yang beriman. InsyaAllah tuan-tuan, kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi SAW, para sahabat, isteri serta keluarga, dan seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, mereka yang telah berjasa kepada kita. Kepada mereka semua kita lafazkan dengan lafaz syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran. Saya kata kita berjumpa pada subuh kali ini dan kita berdoa supaya negeri Melaka yang alhamdulillah tidak beberapa hari lagi akan masuk fasa 4 dan kita telah pun masuk fasa 3, dan fasa 3 ini kita telah pun memberikan perluasan aktiviti keagamaan kita dan untuk pengetahuan para jamaah sekalian, saya sentiasa dalam menilai dan melihat perkembangan khususnya kegiatan-kegiatan di masjid dari sehari ke sehari sepanjang tempoh Covid yang melanda negeri dan negara kita sejak tahun lepas. Dan setiap tindakan atau apa yang kita ambil di peringkat agensi agama, kita akan merujuk, minta maaf saya akan rujuk terlebih dahulu kepada Yang Amat Berhormat selaku Yang di-Pertua atau pengurusi Majlis Agama Islam Melaka. Dalam masa yang sama saya akan merujuk kepada agensi-agensi yang berkaitan seperti Majlis Keselamatan Negeri, YB Exco, Kesihatan dan dalam jawatan untuk Covid. Tetapi tidak lain dan tidak bukan apa yang saya selalu fikirkan, bagaimana kita memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kita dalam khusus keagamaan ataupun sifat kerohanian, pengimarahan masjid dan perpaduan masyarakat kita, insya-Allah. Dan ini penting, saya yakin dalam suasana berbagai-bagai ujian yang sedang kita hadapi dan lalui. Kemana kita hendak mengadu, tuan-tuan? Hendak mengadu kepada manusia dan makhluk. Ada ketikanya makhluk dan manusia ini tidak dapat menolong kita. Apa yang kita minta mungkin tidak akan dapat dipenuhi dengan secukupnya yang memuaskan hati kita. Dan sudah pasti sebagai insan yang namanya hamba, kita mempunyai Allah sebagai pencipta. Kepada Allah lah yang kita mengadu. Dan Allah tidak pernah orang kata rasa bosan, asyik-asyik dia minta benda yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau itulah lafaz kita ucapkan kepada manusia tiap-tiap hari, tuan-tuan, agak-agak macam mana, tuan-tuan? Jumpa aja, tak ada ayat lain kau nak minta. Tuan-tuan, kalau andainya jumpa saja siapalah, katalah kalau manusia duit, tak ada ayat lain. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah pagi ke petang ke tidur ke baring ke sedar ke berjalan ke, mintalah. Allah tak pula kata tak ada ayat lain ke kau minta? Tak ada ayat lain ke yang kamu minta dengan aku sebagai Allah pada Tuhan yang Maha Pencipta? Tidak. Malah dalam konteks kita meminta, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Apabila hamba-Ku meminta kepada aku, memohon kepada aku, bermunajat kepada aku, berdoa kepada aku, apa kata Allah? Anni fa inni qarib. Aku akan dekat dengan orang yang berbisik, bercakap, melaung tak payah. Allah tak suruh kita minta sampai melaung-laung. Kita berbisik, terlintas dalam hati. Kita bermunajat, memohon kepada Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Cuma Allah menguji kita sejauh mana kesabaran kita di dalam meminta. Kerana ada yang kita minta ini Allah tak bagi terus. Apa yang kita minta kadang-kadang Allah tak bagi terus. Kalau Allah bagi terus, kadang-kadang sifat manusia pada bila dah dapat tak payah minta. Ini sifat manusia. Kenapa? Bila dah dapat tak payah minta. Minta-minta dapat, minta-minta dapat. Kalau macam tu alhamdulillah, tak payah minta lagi dah. Itu jadi Allah bagi suruh kita meminta supaya apa? Memanjangkan lagi hubungan kita dengan Allah yang tempat kita mengadu. Rupa Allah uji kita, tidak semestinya apa yang kita minta itu terus dapat. Kenapa? Allah tahu yang kalau diberi nanti orang ni dapat memang lupa daratan. Ini kita takut, tuan-tuan. Sifat manusia. Kenapa? Manusia ni ada sifat pelupa.
Bila dah dapat, ramai orang dah dapat tuan-tuan. Dulu nak kaya, bila dah kaya dah tak datang subuh kita. Baik dia susah, kalau dia susah sentiasa datang, sentiasa minta. Rupa orang seperti ini Allah sebahagiannya Allah tidak perkenankan doanya. Allah nak menguji kesabarannya, Allah nak menguji istiqamahnya di dalam urusan atau menghubungi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian yang kita minta Allah bagi terus pada kita. Mintalah. Sebahagiannya Allah bagi terus. Ada sebahagiannya pemurah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tak pernah minta tapi Allah bagi. Lagi pula, aku tak semayang pun kaya juga. Aku tak pergi hospital pun sihat juga. Allah bagi juga, tak minta. Habis tak minta dah dapat apa rupa? Ada tak hari ni orang kita minta Allah sihat, ya Allah aku bangun ni sihatkanlah aku. Tak ada, tapi Allah bagi dah sihat. Tak bangun pun insya-Allah Allah sihatkan juga. Sampai pukul 10 ni kang sihat juga. Tak minta pun Allah beri juga kadang sebahagian daripada kurniaan Allah itu kepada manusia, kepada insan ini tak minta pun Allah bagi. Ada ketika Allah melewatkan permintaan apa yang kita minta. Minta maaf. Katalah, "Mam, dengan imam tak apalah, dah dapat." Minta nak kahwin satu lagi, sampai bila dapat? Ada orang sampai lah ni tak dapat. Sampai lah ni tak dapat. Tapi minta tu tak minta. Katakanlah Allah bagi kau punya lewat nanti. Dah lewat baru dapat. Banyak benda sebahagian daripada hidup kita ini kadang-kadang Allah lewatkan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang keempat, kadang-kadang minta di dunia takkan dapat. Lagi dahsyat tu, tuan-tuan. Bila Allah akan berikan permintaan kita, perkenan kita, Allah perkenankan permintaan kita, mungkin di akhirat. Jadi persoalan ujian kita, nak di dunia kah, nak di akhirat? Kalau nak di dunia, Allah akan bagi juga di dunia. Kadang-kadang kurniaan di dunia ini, sesuatu itu boleh dikatakan nikmat, tetapi sebahagian kurniaan Allah bukan merupakan nikmat, tetapi adalah ujian dan bala untuk kita. Nabi Allah Musa alaihissalam dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai keistimewaan, mukjizatan, kehebatan, boleh membina istana, boleh bercakap raja kepada manusia, kepada seluruh manusia, utusan kepada manusia, menguasai alam gaib, binatang, alam semut, semua dikuasai. Dia boleh buat rumah istana dalam satu malam sahaja, tuan-tuan. Berbagai kekuasaan Allah berikan kepada sebagai mukjizat kepada baginda Nabi kepada baginda Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala tadi? Nabi Allah Musa berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani am ashkur au akfur." Ini adalah kurniaan Allah kepada aku untuk menguji aku. Dia Nabi, tuan-tuan. Dia terima anugerah mukjizat, keistimewaan, kelebihan, kekuasaan. Nabi Musa mengatakan, ini adalah anugerah Tuhanku untuk menguji aku. Adakah aku menjadi seorang hamba Nabi yang bersyukur, atau menjadi seorang yang kufur atas nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, tuan-tuan, itu yang saya katakan tadi, kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan yang diberikan kepada kita. Kita dah masuk fasa, insyaallah akan masuk fasa 4. Dari sehari ke sehari kita akan menilai perkembangan ini, tuan-tuan. Dan pada pagi ini insyaallah saya akan bacakan satu hadis sebagai ingatan kepada kita yang kita telah membuka ceritanya tentang kesyukuran kita atas apa yang dikurniakan. Yang pertama, syukur adalah merupakan satu sifat yang namanya mahmudah, sifat yang terpuji. Syukur adalah merupakan sifat para nabi.
yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi, para nabi yang diterima, menerima berbagai anugerah, menerima berbagai nikmat, menerima berbagai mukjizat. Nabi ini hamba, ya, tetap manusia juga, tetap dari kalangan manusia, bukan di kalangan makhluk malaikat, jin dan sebagainya. Tapi sifat syukur ini adalah sifat para anbiya daripada Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur merupakan ibadat apabila kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai nikmat, maka zahirkanlah kesyukuran, kerana kesyukuran itu adalah ibadat. Ibadat artinya akan mendatangkan pahala kepada kita. Lawan syukur namanya kufur. Kufur artinya maksiat. Kufur artinya akan membawa kepada dosa. Ini tuan-tuan, kalau kita ingat ada 3 perkara yang saya katakan tadi. Yang pertama, syukur adalah sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Semua orang nakkan dipuji. Semua orang hendakkan kebaikan. Semua orang hendakkan sesuatu pengiktirafan. Maka lahirlah kesyukuran. Yang kedua, syukur adalah merupakan sifat terpuji para nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah yang paling besar, syukur adalah merupakan ibadat kita kepada Allah. Tidak menzahirkan kesyukuran atas apa yang dikurniakan oleh Allah, dia boleh mendatangkan maksiat dan dosa kepada kita. Wa na'udzubillah, tuan-tuan. InsyaAllah pada pagi ini saya akan membicarakan satu hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddusu bi ni'matillah syukrun wa tarakaha kufrun wa man la yashkurul qalila la yashkuru katsira wa man la yashkurun nas la yashkurullah wal jama'atu barakah wal furqa azab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya bacakan tadi, tahaddus, kita berbicara, bercakap, menzahirkan atas apa yang dikurniakan kepada kita, berbagai-bagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atau berbagai-bagai kebaikan yang diberikan oleh makhluk sesama kita manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahaddus, bercakaplah, zahirkanlah, berterima kasihlah, bersyukurlah, memujilah. Orang kata tadi, ia adalah merupakan satu nikmat. Menzahirkan kesyukuran dengan kita membisik, bercakap, memuji, bercerita, menyampaikan, memberitahu seseorang, dia adalah merupakan nikmat. Artinya kalau ada orang dapat berbagai nikmat, dia sembunyikan nikmat tersebut, orang tu tidak syukur nikmat namanya. Contoh mudah aja, abang dapat duit 10,000, balik rumah senyap aja. Bukan kata orang dia tak beritahu, isteri dia pun dia tak beritahu, senyap aja. Cuba balik rumah, yang ni duit 10,000, alhamdulillah. Apa dia bang? Abang kena first prize lottery. Oh sudah. Sudah kena lah tu, maksiat lah tu. Tak? Dia pun kata, pernah saya dapat satu kes, seorang suami sudah cerita pada isteri dia, dia kena first prize. Jadi isteri dia kata, bang, kalau abang ambil duit tu, saya akan mohon cerai. Macam saya tak rela anak saya nak dibagi makan benda-benda yang haram. Termenung abang tu, kat mana nak hantar duit ni? Takkan nak taburkan tepi jalan, ya tak? Takkan nak taburkan tepi jalan, takkan nak tinggalkan. Akhirnya benda ditikam dah kena. Nak balik, takkan nak buat kenduri kesyukuran. Takkan nak pergi apa, nak bawa pergi umrah pula, lagi tak kena. Dia pun tanya, isteri dia lebih rela tidak makan harta tersebut. Akhirnya nak tahu kat mana? Kat sini ada satu perkhidmatan oleh Majlis Agama Islam Melaka, dipanggil wang tidak patuh syariah. Tapi janganlah tikam. Kalau tikam dapat hantar majlis agama, tidak. Yang terbaik jangan tikam langsung. Tapi kalau dah tertikam dengan isteri yang tak nak terima, jawabnya apa?
Jangan dibuang tong sampah. Ya tak? Hantar ke majlis agama, namanya ni adalah wang tidak patuh syariah. Ini pernah saya dapat dua tiga kes saya dapat tuan. Satu, isteri tak nak terima. Lebih rela, dia kata kalau abang terima, saya minta fasah. Oh, sudah. Si suami kata nak hilang duit, nak hilang bini. Fikir dua kali tuan. Ada satu lagi kes saya dapat ni tuan-tuan. Seorang abang, dia dah tikam kena 20-30 tahun yang lepas. Tapi bila dah mungkin usia senja, dia terasa beban tuan-tuan. Dia bawa duit ni pergi ke Payasum. Payasum tak nak terima. Pergi ke Sultan Abdul Aziz. Sultan Abdul Aziz pun tak nak terima bila dia cerita duit tu. Ini sampailah kat saya. Saya pun takut nak terima. Masa tu saya setuju majlis, saya refer balik kat Datuk Mufti. Tanya kat abang ni, duit apa ni bang? Oh, panjang cerita Ustaz. Duit saya memang dah habis. Saya rasa tak ada cara saya nak mengqada semula dosa-dosa saya. Habis apa abang buat? Saya kumpulkan balik Ustaz yang saya termampu ini. Saya rasa cukuplah. Saya takut apa yang saya terima tadi, yang saya beli, yang saya kembangkan tadi, takut Allah tarik semula, namanya berkat. Pulang balik tuan. Dia pulang balik sejumlah cash dia bawa. Dia dah pergi 3 tempat, semua tak nak terima. Bila dia cerita duit tu, dia kata kita tak terima, akhirnya kita terima sebagai wang tidak patuh syariah. Kemana kita salurkan? Wang tidak patuh syariah ada dalam perakaunan majlis agama. Kemudian kita akan salurkan kalau ada masjid, nak buat garaj, nak buat pondok, nak buat jambatan ke, kita akan salurkan perkara itu tuan-tuan. Banyak bank pun ada serahkan wang yang tidak patuh syariah dalam perbankan tuan-tuan. Balik kepada tadi kata Nabi SAW, tahaddusu bi ni'matillah syukrun. Kita bercerita tentang nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai menzahirkan perasaan syukur. Wa tarakaha kufrun. Kita meninggalkannya, menyembunyikannya, tidak menceritakannya, tidak menzahirkannya. Kufur namanya. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan di antara nikmat-nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, tahaddus. Khabarkanlah, beritahulah, pujilah, lahirkan kesyukuran di atas apa yang dikurniakan kepada kita. Kenapa? Ini kita akan ceritakan nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tidak akan terhitung kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkannya adalah kufur. Bukan kafir tuan-tuan. Kufur ni artinya tidak mensyukuri atas apa yang diberi. Dia jadi seorang yang mungkin kalau tidak ada perasaan syukur, dia akan datang apa tuan-tuan dalam hidup kita ni. Kalau tidak kita meletakkan kesyukuran atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala atau pertolongan manusia sesama kita, kita tidak berterima kasih, tidak menzahirkan rasa syukur, kita takut tuan-tuan datang satu sifat yang namanya mazmumah, iaitu takabbur. Tidak zahirkan kesyukuran, dia akan datang satu sifat yang tercela, namanya takabbur. Seakan-akan apa yang kita dapat, apa yang kita nikmati, apa yang kita kecapi, hasil usaha kita seorang. Jangan lupa tuan-tuan, atas apa yang kita nikmati, atas apa yang kita kecapi, atas apa yang kita perolehi, yang pertama datangnya izin Allah Subhanahu wa taala untuk meminjamkan seketika kepada kita, untuk memberi dan mengurniakan berbagai nikmat kepada kita. Yang kita perolehi daripada Allah ini sekadar apa tuan-tuan? Pinjaman seketika. Ada ketika perkara yang dipinjamkan kepada kita itu panjang tempohnya. Ada ketika perkara yang dipinjamkan kepada kita seketika sahaja.
Ada ketika perkara yang diberikan kepada kita tadi sekadar lalu saja, tuan-tuan. Contoh, kita dapat sejumlah duit lah, katakanlah pengambilan tanah. Tak banyak sikit, dapatlah duit tanah. Ada ketika pengambilan duit tanah tu panjang, tuan-tuan. Boleh beli tanah, boleh beli rumah, boleh bagi sana, boleh bagi sini. Itu orang yang pandai mengurus. Ada sebahagian yang dapat duit tanah ni tak sampai 2 tahun, hilang dah. Ada ketika yang dapat duit tanah ni, tuan-tuan, tak sampai 2 bulan, hilang dah. Jadi jangan ingat, tuan-tuan, apa yang dikurniakan kita tadi kekal. Tidak, dia sekadar pinjaman. Nyawa kita ini yang adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang besar kepada kita sebagai manusia yang lahir di muka bumi. Ada insan yang dipinjamkan seketika saja. Kita sayang anak kita, katalah anak kita yang lahir, yang terakhir ini bongsu, anak bongsu. Daripada hero lelaki, daripada 9 perempuan, macam. Ada orang diuji, tuan-tuan. 8 anak perempuan, sampai dia menazar kalau dapat anak lelaki, mak dia punya sayang anak lelaki ni, tuan-tuan. Dalam sayang kita sebagai hamba, rupanya Allah lebih menyayangi daripada kita yang dipinjamkan ibu dan ayahnya. Allah kata, dia hak aku yang mengizinkan dia lahir ke dunia. Allah tarik balik nyawa anak tersebut tak sampai 2 tahun, macam. Artinya, kalau ikut pada manusia, itulah kasih sayang kita. Tetapi nyawa yang dipinjamkan oleh Allah sekadar 2 bulan, 2 tahun, 2 hari sahaja untuk insan yang paling kita sayang. Jawabnya, anugerah yang diberikan, yang kita dapat daripada Allah ini sekadar pinjaman. Ada, tuan-tuan, yang kita dah meminjam dengan Allah, dipinjamkan oleh Allah, nyawa kita dah berapa, bang? Ada yang tengok dalam ni, ada 80, ada yang 70, syukurlah. Ada yang 50, habis dalam 80, apa lagi nak? Kalau boleh 80 kali lagi. Itu kalau tanya nafsu manusia. Kalau boleh 80 tahun lagi nak. Bang, 160 nak jadi apa, bang? 80 tahun pun dah tak kenal jalan balik. Kalau 180 tahun, jawabnya apa? Wallahu alam. Jawabnya, kita kata, dah dipinjamkan aku 60-70 tahun ini, apa lagi? Nak tunggu masa balik je lah. Nak tunggu masa balik sahaja. Bila Tuan punya, pemilik mutlak kita ini sebagai hamba, akan dipanggil oleh pemiliknya. Ingat, tuan-tuan, apa yang dikurniakan kepada kita ini adalah pinjaman sahaja. Nyawa, umur, harta, pangkat, ilmu, anak, semua pinjam, tuan. Satu nanti hari hilang daripada tadi. Ada hilang, yang hilang pasti akan ketentuan dan takdir Allah. Akan berakhir. Kenapa? Setiap yang baharu itu akan hilang, akan musnah, akan luput. Yang tak luput Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekal sifatnya baqa, yang bekal sifatnya orang kata sedia ada dan kekal selama-lamanya. Yang selain daripada Allah, kata ulama, ma siwallah makhluk. Apa selain dari Allah, makhluk. Apa selain dari Allah, masjid ke, batu ke, kayu ke, laut ke, pokok ke, binatang ke, selain daripada Allah, makhluk. Yang tidak makhluk siapa? Allah. Yang tidak makhluk, Allah. Selain daripada Allah, sifatnya makhluk. Selain daripada makhluk apa, semua yang makhluk, jawabnya musnah. Semua yang makhluk ini, jawabnya baharu, tidak akan kekal. Yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekal mana yang diizinkan oleh Allah untuk kekal. Nanti orang tanya, Ustaz, syurga neraka kekal ke tidak? Diizinkan oleh Allah, kekallah dia. Itu kerana syurga dan neraka juga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tarakaha kufrun, dan meninggalkannya tidak menzahirkan kesyukuran, dia menjadikan kita seorang yang kufur. Wa man la yashkurul qalil la yashkurul katsir. Hidup kita ni, tuan-tuan, ada satu nama perasaan kadang-kadang tamak. Semua dia punya tak jadi, tuan-tuan. Kata Nabi,
barang siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit orang ini, sebanyak mana pun dibagi, dia tidak akan bersyukur. Contoh, simple. Anak kita, contoh anak kita, ataupun kita lah, orang kita minta kat somebody, kata mam, minta saya 100, boleh tak pagi-pagi subuh ni bagi saya 100, ada benda besar nak beli, atau 1000 lah katakan. Pak Imam kata 100, pandang atas bawah, 100 tak adalah, 10 boleh. Ada manusia alang-alang 10 baik tak payah bagi. Baik tak payah bagi. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Minta 100 dapat 10, alang-alang 10 tak payah bagi. Kata Nabi, orang ini barang siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, sebanyak mana pun dibagi, dia takkan syukur juga. Ini satu gambaran hadis Nabi SAW yang lain. Kata Nabi, manusia kalau telah dikuasai dengan sifat, orang kata yang mazmumah, yang namanya tamak, yang namanya tak manusia yang ada keinginan yang tidak terbatas, mula-mula dia minta dengan Allah, sikit aja dapat emas sikit jadilah, jadi dapat duit kaya sikit, tak nak dah bagi tak? Kalau boleh biarlah sikit. Ada tuhan dekat satu lembah, tuhan dia kata satu emas, dah dapat dah, dibagi 2 emas, nak lagi, dah bagi 2, nak lagi. Ini sifat manusia. Ini sifat manusia yang namanya tamak. Itu yang kata Nabi, kalau tamak tadi tidak ditutup dengan syukur, maka kata Nabi, man la yashkurul qalil fala yashkurul qasir. Barang siapa yang tidak menzahirkan kesyukuran atas diberikan kurniaan yang sedikit, banyak macam mana pun dia takkan syukur. Maaf tuan-tuan hari itu saya ada dengan seorang korporat bagi kat Jasin. Dia dapat, orang tu dapat, pakcik tu dapat RM10, cium duit orang tu. RM10 besar mana? Tak, setakat beli-beli roti gardenia 3-4 bungkus saja. Dia kata, Alhamdulillah. Katakanlah hari ini dengan kegawatan, ada orang berniaga tak dapat jualan yang untung besar, ada orang berniaga rugi, ada orang ke laut ajat hari ni dapat ikan besar, tiba-tiba buat balik ikan kecil 2 ekor aja. Alang-alang 2 ekor aku campak aja kan ke laut. Orang ini jawabnya apa? Lepas tu baik tak jawab balik, beratkan itu aja. Tapi dia kata 2 ekor aja dapat, Alhamdulillah 2 ekor. Alhamdulillah 2 ekor. Ada yang seorang lagi tu, aku tak dapat apa-apa, Alhamdulillah. Tak dapat apa-apa pun, Alhamdulillah. Macam tuan-tuan, rupanya dia syukur, Alhamdulillah. Kenapa? Walaupun tak dapat ikan, dia bersyukur kerana apa? Dia balik semula ke pangkalan. Malam tadi ribut separuh gila. Jawabnya, ikan tak ada makna ketika itu. Yang penting dia balik jumpa anak bini dia. Jadi kadang-kadang dalam hidup ni kan tuan, saya nak tanya, boleh tak kita menzahirkan syukur ketika tak dapat? Saya biasa kita nak menzahirkan syukur ketika dapat. Tapi kali ini saya nak buat sikit reverse psychology. Kita syukur kerana tak dapat. Macam mana syukur kerana tak dapat? Aku dengar kau tak naik pangkat, Alhamdulillah aku tak naik pangkat. Aku dengar anak kau tak lulus PESA, Alhamdulillah aku tak lulus PESA. Ada tak orang cakap macam tu tuan-tuan? Ada tak Yamat? Yang Mat Rafiq ada tak? Ada orang jarang kita dengar perkataan tu, Alhamdulillah. Kerana apa? Tak dapat. Tapi ada satu ketika kita akan rasa syukur setelah ada, selepas beberapa itu satu ketika. Contoh, semua jamaah subuh pagi ni akan naik kapal terbang untuk pergi ke Langkawi, macam. Tapi kuliah subuh saya lambat sikit, saya kata pukul 7 bergolek. Pengurusi kata pukul 7 bas bergolek. Adalah 5 orang sebab saya punya kuliah lambat tadi, kemudian packing barang, dia sampai kat masjid ni 7-10 minit. Dia sampai-sampai bas dah terlepas. Agak-agak apa perasaan yang tak dapat naik bas untuk pergi ke KLIA tadi? Apalah pengerusi, apalah penganjur, apalah, tak boleh tunggu ke saya 5 minit aja. Balik memang kena maki hamun, tak?
Memang kena hamput lah dengan WhatsApp, dengan apa semua. Frasa tak dapat lah. Orang lain semua dapat. Balik rumah, tidur, nak keluar pun dah malu. Orang kampung dah tahu nak pergi ni. Pukul 11, pukul 10 kapal terbang tu take off. 10.15 dapat berita kapal terbang yang dinaik oleh rombongan daripada mana Auzubillah, tak daripada kampung ni meletup, semua meninggal. Apa perasaan kita yang tak dapat pukul 8 pagi tadi? Apa agak-agak perasaan yang keluar di mulut kita pukul 10 pagi setelah kapal terbang tadi meletup? Agak-agak apa yang terkeluar? Syukur aku tak naik kapal terbang tu. Tapi pada pukul 7 tadi, apa perasaan kita ketika tak dapat? Kalau kena orang Melaka, habislah habau celah semua keluar. Rupa di sebalik kita tak dapat, kadang-kadang ada rahsia yang Allah sembunyikan. Apa yang kita tak dapat, ada hikmah yang Allah sembunyikan rahsianya. Itu kata Nabi SAW. Wa man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini satu lagi Habis kita kata, apa terima kasih pada mak bapak, memang tanggungjawab dia. Tidak. Apa terima kasih cikgu dah dibayar gaji? Jangan. Kata Nabi, man la yashkurun nas fala yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, sebenarnya dia tidak bersyukur juga kepada Allah. Ini yang kita takut tuan-tuan Kepada manusia, kita zahirkan kesyukuran tadi dengan berterima kasih. Itu kalau kita dengar kata-kata Imam Syafi'i, tuan-tuan. Imam Syafi'i ulama yang hebat, sampai datang satu aliran mazhab yang kita menjadi pegangan kepada kita. Apa kata Imam Syafi'i tentang hubungannya dengan manusia yang namanya guru? Kata Imam Syafi'i dalam kata-kata hikmahnya, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalaulah bukan kerana guruku ini, aku tak kenal siapa Tuhan. Hari ini tuan-tuan, kita jadi manusia kerana siapa? Kerana guru, kerana ibu dan ayah, kerana ada orang yang membimbing kita, ada orang yang memimpin kita, ada orang yang menasihatkan kita, ada orang yang membesarkan kita. Maka jadilah kepada orang yang berjasa tadi, jawabnya apa? Zahirkanlah kesyukuran, zahirkanlah terima kasih, zahirkanlah pujian dan pengiktirafan kepada mereka. Itu kata Nabi, man la yashkurun nas fala yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur sesama manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah manusia yang berjasa kepada kita? Yang berjasa pada kita sudah pastilah ibu bapa kita, membesarkan kita, adik-beradik kita, keluarga kita. Di belakang, di sebalik kejayaan kita ialah keluarga kita. Keluarga kita. Di sebalik kejayaan kita ialah guru kita. Di sebalik kejayaan kita orang kampung kita. Di sebalik kejayaan kita sahabat kita. Di sebalik orang kata apa sebut rakyat yang kita pimpin, yang memimpin, yang kita pimpin ini, tuan-tuan. Seorang imam duduk depan. Kenapa syukur dia jadi imam? Pasal ada makmum. Kalau makmum tinggalkan dia macam, mak imam lambat sangat, aku potong imam ni kan? Jawabnya, seorang imam bersyukur kerana ada makmum di belakang. Yang kita makmum di belakang, kenapa bersyukur? Nasib baik imam datang, tak ada kan aku kena tolak jadi imam. Pun syukur juga. Terpandang, imam tak datang, imam satu tak datang, imam dua tak datang, imam tiga tak datang. Imam mana nak tolak ni? Ada orang dia tengok imam tak datang, dia tak masuk lagi masjid. Imam tak datang, kan aku kena tolak ni kan? Rupa imam tak datang tu takut pada dia. Akhirnya bersyukurlah kita. Kenapa? Pada makmum, kerana ada imam yang datang bertugas. Pada imam, kenapa? Kerana ada makmum yang setia mengikut kita. Dan ada ketika imam tadi pula kena terima bahawa hari ni aku datang lambat, aku jadi makmum. Bila dia jadi makmum, janganlah komen, kau baca tak macam aku baca. Tak? Jawabnya, dalam konteks kita imam dan makmum saling mensyukuri, saling menghormati, saling mentaati. Ada ketika kita menjadi imam, kita nak makmum kita, aku salam, kau jangan potong salam aku. Aku terlewat, kau jangan potong dengan aku. Aku tak silap, kau jangan mufarakah dengan aku. Itu kata imam ketika dia menjadi imam. Tapi ketika imam menjadi makmum, apa pula lambat sangat imam nombor 3 ni.
Bacaannya meleweh aja tak? Aku nak mufarakah. Jawabnya, dia tidak bersyukur. Ada ketika sebagai imam kita menjadi makmum, ada ketika sebagai makmum kita akan ke depan menjadi imam. Ini takdir tuan-tuan. Macam mana makmum tak boleh jadi imam? Boleh tak makmum jadi imam tuan-tuan? Boleh. Aku sembahyang jadi makmum, tiba-tiba ada seorang orang kita rakaat masbuk dah terlewat, rakaat kedua seorang datang, jadi apa kita? Dia pun tumpang kita nak menghabiskan rakaat, jadilah kita imam. Aku tak nak jadi imam, tapi ada jamaah yang datang terlewat telah melantik. Kalau orang tepuk pula, dia tepuk, aku tak nak jadi imam takkan nak jawab macam tu tak? Jawabnya, ada orang tepuk, ada orang tak tepuk, dia faham aja dah. Jawabnya, saya keluar, jadilah imam kita. Pada ketika itu kita diimamkan oleh makmum yang mengiktiraf kita untuk menjadi makmum kepada kita yang menjadi imam. Wallahu a'lam tuan-tuan. Dalam konteks kehidupan kita, barang siapa yang tidak bersyukur sama manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Wa na'udzubillah. Wal jama'atu barakah. Hidup berjamaah ini membawa keberkatan. Hidup berjamaah, hidup saling hormat menghormati, hidup saling bantu membantu, hidup saling kenal mengenal, hidup saling berkasih sayang. Apa kata Nabi? Hidup berjamaah membawa keberkatan. Wal furqatu azabun. Yang berhormat, wal furqatu azabun. Perpecahan mendatangkan azab. Perpecahan mendatangkan azab. Wa na'udzubillah. Kita sedang diuji, hendak bersatu atau hendak berpecah. Kata Nabi, al-jama'atu barakah. Bersatu padu membawa keberkatan. Wal furqatu azabun. Perpecahan akan mendatangkan azab. Nak tunggu azab di akhirat lambat. Kita takut azab tu di depan mata kita di dunia lagi, tuan-tuan. Na'udzubillah. Kalau boleh di dunia pun kita tak nak, di akhirat jauh sekali. Biarlah kenikmatan di dunia ini, kita akan dapat ganjaran kenikmatan kita di akhirat. Biarlah kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini menjadikan kehidupan di dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Nabi. Dunia adalah ladang untuk kita bercocok tanam yang hasilnya akan dituai di akhirat. Bagaimana nak menzahirkan kesyukuran? Kata ulama, yang disebut syukur tadi, al-i'tiraf bi ni'matil mun'am ala wajhil khudu'. Apa yang dikatakan syukur? Iaitu mengiktiraf atas nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh si pemberi nikmat, atas gambaran atau suasana kita merendah diri. Kita merendah diri. Kalau bak kata pepatah, jadilah seperti padi, makin berisi makin tunduk. Jangan jadi resmi lalang. Itu pepatah. Ini bukan dalil tuan-tuan, bukan hadis, tapi pepatah. Tetapi kalau dilihat pada ta'rifan ini, iaitu mengiktiraf kurniaan-kurniaan yang diberikan oleh si pemberi nikmat kepada kita dalam suasana, dalam keadaan kita merendah diri. Satu ta'rifan oleh ulama. Yang kedua, as-sana'u 'alal muhsini bi zikri ihsanihi. Kita menzahirkan pujian di atas kebaikan-kebaikan yang kita terima dengan menyebut kebaikan yang kita terima. Kita ada anak 2 orang. Semalam kita belikan dia 2 buah basikal. Si A dapat basikal, si B pun dapat basikal. Sebagai ibu lah, kita tengok anak kita ni syukur ke tak syukur dengan basikal yang kita beli. Anak yang seorang ni, dia dapat basikal, dia gantung dalam bilik, dia ambil tuala, dia selimutkannya. Malam dia spraykan dengan Shell Talk, takut gigit dan nyamuk. Nak tidur dia bakau bak nyamuk. Tanya mak, mana basikal? Dalam bilik mak, orang gantung. Ui, sayang anak aku bagi basikal, sampai ke situ dibuat. Seorang lagi anak kita, mat, mana basikal? Entah mak, ada kat tepi pagar sana tu. Jawabnya, sebagai ibu, kita akan kata anak kita ni yang mana satu kenang budi kita.
menghargai pemberian kita. Itu sebab kadang-kadang dalam hidup ni tuan-tuan, bila kita terima sesuatu hadiah, letakkanlah pada tempatnya. Letakkan pada tempat. Tiba-tiba kawan datang, awak ingat tak hadiah yang awak bagi saya 30 tahun yang lepas? Wish, awak simpan lagi. Jawabnya pada dia apa? Satu kebanggaan. Jadi nak beritahu tuan-tuan, Allah kurniakan kepada kita nikmat. Apa dia? Nikmat yang Allah berikan tubuh badan kita hari ini dipinjamkan sihat. Kalau boleh ditarik balik oleh Allah, jangan kurang 1 inci jari kita ni. Syukurlah kita atas nikmat tadi. Kalau dah kurang, jawabnya kita tidak menjaga anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Begitu juga antara kita dengan makhluk yang kita berikan berbagai-bagai apa semua. Jagalah nikmat tadi sebagai menzahirkan pujian kita di atas kebaikan yang diberikan kepada kita dengan menyebut kebaikan yang telah diberikan. Awak ingat tak awak dulu pernah tolong saya? Awak ingat tak awak dulu pernah pangkah saya? Sudah. Bukan pangkah itu tuan, macam-macam lah tuan-tuan. Menzahirkan pujian di atas orang yang berjasa kepada kita. Itu tuan-tuan. Dan seterusnya, kalau dilihat bagaimana pula ulama meletakkan kesyukuran. Kesyukuran ini ada 3 cara yang boleh kita zahirkan. Satu, namanya syukur di dalam hati. Ini dalam hati tuan-tuan. Ada ibadat namanya ibadat qalbi. Sentiasa berzikir, sentiasa beristighfar, sentiasa bermuhasabah, sentiasa bersyukur. Dalam hati, orang tak nampak. Dalam hati kita. Namanya syukur dalam bentuk jiwa dan hati kita. Dan yang kedua, syukur dalam bentuk lisan kita. Sentiasa menzahirkan pujian, sentiasa memuji, mengingatkan kebaikan dan sebagainya. Dan yang ketiga, syukur dengan amal jawarih kita, anggota kita, dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan kepada orang yang berjasa kepada kita. Akhir sekali, hidup ini kalau kita lihat, pernah saya kata pujangga kita tuan-tuan, hidup ini kalau boleh biarlah membuat jasa. Hidup kita tuan-tuan, akhirnya dapatlah kita ingat jasa kebaktian. Ataupun biasa orang kata apa? Jasa mudi kenang. Jawabnya kenapa? Ada berjasa. Hidup kita ini tuan-tuan, biarlah hidup kita ini berjasa. Kita banyak buat jasa. Imam berjasa, pengurusi berjasa, Datuk Sidang berjasa, YB berjasa, saya berjasa sedikit, tak ikhlas, tak apa, wallahu alam. Hidup biarlah berjasa atas apa yang diberikan kepada kita. Kalau dah berjasa pula, jawabnya apa? Kita tak berjasa, tak ada apa aku nak bagikan kau. Kalau boleh ada sedikit, biarlah membalas jasa. Membalas jasa. Orang yang dah berjasa pada kita, satu zaman kita nak balas, tak dapat dekat dia, dapat kat anak dia, tak dapat kat anak dia, dapat kat orang lain, kita tetap membalas jasa. Kalau tak boleh berjasa, tak boleh membalas jasa, jadilah kita orang yang mengenang jasa. Macam mana nak mengenang jasa orang? Nak mengenang jasa guru? Bagaimana nak mengenang jasa ibu bapa kita? Dia dah tak ada lagi depan mata kita. Doakanlah atas kebaikan yang telah dia berjasa kepada kita. Yang takut kita tuan-tuan, tiga tak ada. Ini yang kita takut, tak? Langsung menjadi manusia yang tidak mengenang budi, membalas budi. Dan Allahu alam, inilah yang kita takut di dalam kehidupan yang amat mencabar di dunia hari ini, yang penuh dengan dunia materialistik. Tetapi bagaimana kita nak meletakkan konsep kesyukuran yang Allah berikan kepada kita. Itulah saja yang saya sampaikan pada pagi ini dalam tazkirah subuh yang ringkas pukul 7 dan 5. Jadi program saya kat sini memang tiap bulan sebulan sekali. Jadi pagi ini kita bercakap tentang nikmat yang namanya syukur. Syukur adalah merupakan sifat terpuji. Yang kedua, syukur adalah merupakan sifat para anbiya. Dan yang ketiga, syukur adalah ibadah yang menambahkan pahala kita, yang memberikan kita ganjaran, yang memberikan kita nikmat, yang akan membantu kita di akhirat nanti dengan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.